Assalamualaikum Ustaz. Ustaz masuk? Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Assalamualaikum Kak Syidah. Waalaikumsalam Ustaz. Sorry lambat masuk ni. Kak, saya dah maklum chat tu. Bagi saya 5 minit boleh Kak? Oh ya? 5 Okey. minit je. Alright. Okey, 5 minit ya. Mm-mm. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang hadir pagi ni, kita tunggu Ustaz ada
technical problem sikit. Sekejap lagi dalam masa 2-3 minit nanti Ustaz akan masuk semula. Dekat yang dalam belakang makan. Maaf Kak Syida lambat ya. Ya, Okey, kita Ustaz. boleh mula ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam kelas hadis pada hari ini, ahlan wa sahlan. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan kefahaman agama yang mencukupi insya-Allah. Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang telah saya pun jelaskan dalam di Facebook pun ya, berkaitan dengan benarkah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyumbat tanah ke dalam mulut Firaun untuk menghalang dia daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebahagian kita tidak pernah mendengar pun cerita tentang benda ni ya, ataupun mungkin ada yang pernah dengar tapi tidak mengikuti perbincangan secara lebih lanjut ya, ataupun mungkin ada yang dah biasa pun dengar perbahasan benda ini ya. So insya-Allah kita akan lihat perbahasan benda ni daripada sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apabila saya mengkaji hadis ni semalam baru buat nota ni sebenarnya Kak Syida ya. Saya dapati kebanyakan ulama yang membahaskan perkara ini ialah kalangan mufassir. Dia perbincangannya hadis. Tetapi ada kaitan dengan ayatul Quran, membuatkan ramai mufassir yang memberikan pandangan dalam isu ini. So walaupun kelas kita kelas hadis, campurlah dengan kelas tafsir sekali ya. Baik. Ayat Al-Quran ada menyatakan Firaun sempat mengakui ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Malak Jibril alaihi salam telah menyumbat tanah ke dalam mulut Firaun
untuk menghalang dia daripada beriman dan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, dan akan mendapat rahmat serta pengampunan, ya. Baik. Maka timbul beberapa persoalan yang kita ingin jawab pada hari ini, insya-Allah. Adakah Firaun dikira beriman kepada Allah Taala sebagaimana menurut pendapat terpencil minoriti ulama? Saya lupa apa nama ulama tu, tapi ada mungkin seorang dua orang lah kot yang menyatakan Firaun beriman kepada Allah. Bukankah keimanan dalam hati walaupun tidak diucapkan sudah dikira sah jika ada halangan menurut kesepakatan ulama? Baik. So dalam isu ni, masa saya belajar satu kitab dulu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Seingat saya belajar kitab Jawharatul Tauhid oleh Ibrahim Laqani. Beliau menyatakan ada ulama yang mendakwa Firaun beriman. Ulama yang dimaksudkan itu ialah Mulla Ali Al-Qari, ya rahmatullah. Mulla Ali Al-Qari. So saya pun bila masa saya belajar tu, saya pun check lah, saya cari maklumat. Betul ke Mulla Ali bin Sultan Al-Qari, ulama Afghanistan, berpandangan demikian? Beliau pengarah kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, ulama besar dalam bidang hadis. So bila saya cari maklumat, saya menemui bahawa bukan Mulla Ali Al-Qari yang berpendapat demikian. Bahkan terang-terangan dalam kitab Mulla Ali Al-Qari menyatakan Firaun kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada ulama lain yang sebut demikian. Saya pun share lah dengan guru saya tu. Saya sebut pada dia, Ibrahim Laqani dalam Jawharatul Tauhid telah melakukan kesilapan. Sebenarnya bukan Mulla Ali Al-Qari tetapi ulama yang lain. Ya? Baik, satu. Jika taubat sudah tidak dikira, kalaulah kita kata taubat Firaun itu memang sudah tidak dikira, maka apa gunanya tindakan Jibril tersebut menyumbat tanah ke dalam mulut Firaun? Yang ketiga, mengapa Jibril AS berbuat demikian? Bukankah menghalang keimanan bermakna kita meredai kekufuran dia? Jadi dia ada kaedah ar-ridha bil kufri kufrun. Kalau kita redha dengan kekufuran seseorang, kita pun dianggap sebagai kufur. Dan bukankah sepatutnya Jibril yang membantu dia untuk beriman kepada Allah Ta'ala? Baik. Yang keempat, sebenarnya Firaun ni sempat atau tidak mengucapkan lafaz keimanan ataupun tidak. Ya. Ayat Al-Quran menunjukkan Firaun sempat menyatakannya. Namun hadis menyatakan Jibril AS telah menyumbat tanah ke dalam mulut dia. So ini beberapa kekeliruan yang bakal kita jelaskan dalam perbincangan ini. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan kurang memahami persoalan-persoalan yang saya timbulkan ini kerana kita belum lagi memahami cerita yang saya ingin sampaikan. So insya-Allah kita akan tengok dia punya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih utama lagi kita juga akan melihat kepada ayat Al-Quran yang membahaskan perkara ini. Baik, ini ayat Quran dia tuan-tuan, ya. Iaitu dalam surah surah Yunus ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Ni saya minta maaf, ya. Kena cek balik betul ke Laut Merah ni. Ada kitab saya baca tak ada pun Laut Merah. Ada yang kata itu laut, itu Sungai Nil. Ada yang kata itu laut yang area laut apa tak tahu dekat-dekat terusan Suez tu. Kita tengok semulalah. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Baghyan ni dia sebenarnya bukan kezaliman, tapi mungkin lebih tepat kita kata kemelampauan, ya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga apabila Firaun hampir tenggelam, dia berkata pada saat yang genting itu, saya percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel,
dan saya adalah daripada orang-orang yang berserah diri, yakni menurut perintah. Jadi Firaun dia sempat untuk mengucapkan ucapan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam surah Yunus ya. Baik. Manakala kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma aghraqallahu Fir'aun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan nampak ya. Saya bold tu. Lamma aghraqallahu Fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Faqala Jibril. Apabila Fir'aun tu dia dah tenggelam, dia pun kata aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Maka Jibril pun sebut, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahr fa'adussuhu fi fihi makhafata an tudrikahu rahmah. Ya Muhammad, kalau engkau melihat keadaan aku ketika itu, aku telah mengambil, kalau engkau melihat keadaan saya ketika itu, macam mana ya saya disilap terjemah ni. Kalau engkau melihat saya, macam mana nak terjemah betul? Minta maaf Kak Syida ya. Ini terjemahan ada kesilapan sikit ni. Jikalau engkau melihat saya, okey, saya, macam mana payah nak terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu sebenarnya sebab dia punya bahasa dia tu. Saya telah mengambil, macam tu, saya telah mengambil tanah laut. Lalu saya menyumbat tanah tersebut. Lalu saya menyumbatnya ke dalam mulutnya. Menyumbatnya ke dalam mulutnya kerana bimbang dia akan mendapat rahmat. Saya minta maaf saya tak bahas dari sudut syarahan hadis mendalam, iaitu kalau halul bahri tu tanah yang sudut mana. Ada ulama bahas tapi saya tak nak memanjangkan sangat benda ni ya. Wahai Muhammad, jikalau engkau melihat saya telah mengambil tanah laut lalu menyumbatnya ke dalam mulutnya kerana bimbang dia akan mendapat rahmat. Baik, itu pengakuan daripada Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis ini Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada banyak sangat riwayat. Terlalu banyak riwayat ya. Ada macam-macam cerita dan benda ni banyak riwayat juga telah dibawakan oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran. Baik. Cuba kita lihat pula riwayat kedua-duanya daripada Jami' Tirmizi, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ataupun baginda menceritakan anna Jibril, okey tengok kita baca hadis dia. Anna Jibril ja'ala yadussu fi Fir'aun. Jibril telah mengambil tanah diletakkan, ada dua perkataan fi situ kan Kak Syida. Fi kedua tu artinya mulut. Kalau kita nak tukar fi Fir'aun tu fihi ke dalam mulutnya. Fi Fir'aun ke dalam mulut Fir'aun. At-tin. Khasyata an yaqul la ilaha illallah fayarhamahullah aw khasyata an yarhamahullah. Jibril telah menyumbat tanah ke mulut Fir'aun kerana bimbang dia akan berkata tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, atau kerana dia bimbang Fir'aun akan dikasihi oleh Allah. Jadi tindakan Fir'aun itu kerana dia bimbang bahawa tindakan Jibril itu kerana dia bimbang Fir'aun akan mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya Fir'aun akan mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dia bimbang tu. Baik. Jadi macam mana dengan hadis ni? Jibril buat demikian kerana dia bimbang Fir'aun mendapat rahmat. Ada riwayat lain menyatakan Jibril berbuat demikian kerana bimbang Fir'aun akan mendapat maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi elok ke perbuatan Jibril demikian tu halang orang beriman? Dan pelik juga.
Bukankah ayat Al-Quran menyatakan Fir'aun sempat mengucapkan kalimah keimanan, amantu. Tapi dalam hadis ini menyatakan Jibril menyekat Fir'aun daripada beriman. So macam mana tu? Jadi sebelum saya menyoroti perbincangan ini, saya ada satu benda yang saya sengaja tak masukkan dalam nota ni, iaitu ada satu perbahasan, dulu-dulu pun saya dah dengar, Allah Azza wa Jal berkata kepada Fir'aun, Allah Ta'ala kata pada Jibril, kata pada siapa? Kalau Fir'aun yang minta tolong daripada aku akan tolong. Tapi sebab Fir'aun tu minta tolong pada Jibril, Jibril tak nak tolong. Dia ada cerita dia. Yang tenggelamkan Fir'aun tu, kalau ikut ceritanya Jibril, Mikail dan ada lagi lah malaikat lain. Jadi masa tu Fir'aun pun minta tolong daripada Jibril. Kata Allah, kalau dia minta tolong daripada aku tolong. Tapi Jibril, dia minta tolong Jibril tak nak tolong. Itu maklumat yang maudhu', yang palsu. Saya dah baca kupasan panjang ulama', semuanya memalsukan maklumat tersebut. Tapi itu cerita masyhur yang saya dengar dari kecil lagi. Ya. Baik, dalam perbahasan hadis ini terdapat dua aliran ulama'. Aliran pertama menerima kesahihan hadis tadi. Walaupun hadis tadi tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, ada dalam Tirmizi, tapi hadis tadi kebanyakan ataupun boleh dikatakan semua ulama hadis menerimanya. Tetapi ada aliran kedua menganggap hadis tersebut sebagai dhaif. Jadi bila dianggap sebagai dhaif, awal-awal lagi tak timbullah isu Jibril menghalang Fir'aun beriman. Selesai kerja. Tapi aliran pertama menerima bahawa hadis tersebut sahih. Dan antara ulama besar yang menerima kesahihan hadis ini ialah Amirul Mukminin fil Hadis, ulama yang paling besar dalam bidang hadis, iaitu Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriyah. Saya ni dapat lihat ada 3 nama di sini. Kat Syida ya, yang lain-lain tak nampak sebab saya buka nota. Ada nama Pusaka Bushra, Abang Ridwan tu yang join sekali ni. Kalau Abang Ridwan, barakallahu fikum, kasih kerana abang join dalam perbincangan ini ya. Baik. Jadi terlebih dahulu saya mulakan dengan penegasan bahawa taubat dan keimanan Fir'aun memang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak heret perbincangan Quran dan hadis ini kat Syida, tentang taubat diterima atau tidak panjanglah. Yang paling fundamentalnya taubat tidak diterima dalam dua keadaan. Ketika ghargharah, kita akan bahaskan, dan apabila matahari terbit dari barat. Tapi dah ada lagi perbahasan lain tu. Tapi yang paling familiarnya dua tadilah. Baik. Satunya kalau kita lihat dalam surah Ghafir. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Masa tengok azab baru nak beriman kepada Allah. Sudah tidak berguna. Yang demikian tu sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, merupakan ketentuan Allah yang telah Allah terapkan kepada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan pada saat itulah ruginya orang-orang yang kufur ingkar. Kalau timbul persoalan, bagaimana pula kaum Nabi Yunus yang diterima iman dan taubat mereka? Maka kita jelaskan, kaum Nabi Yunus diterima iman dan taubat mereka bukan semasa azab diturunkan, tetapi semasa mukaddimah azab. Kalau kita baca ya tuan-tuan dan puan-puan, cerita pasal umat yang ditimpa azab, Allah tidak terus menimpakan azab kepada mereka. Sebaliknya Allah akan memberikan dia punya beberapa tanda dahulu. Tanpa menafikan macam kaum Nabi Lut dia melampau. Kaum Nabi Lut tak ada tanda, terus direct kena. Tapi kalau kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad dan Samud, dia ada mukadimah dulu. Kalau mereka beriman semasa mukadimah azab, sebagaimana kaum Nabi Yunus, maka taubat dan iman mereka diterima. Yang tak diterimanya tengah azab melanda baru mereka nak beriman. Itu tak diterima ya. Baik, dalam surah Yunus sendiri, dalam surah An-Nisa pula, kata Allah Azza wa Jalla, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at
hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, dia pun berkata, ini tubtul an. Aku bertaubat sekarang. Dah tak boleh dah, tak ada guna dah. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan demikian juga hal orang yang mati sedang dalam keadaan kekufuran. Kufar ini artinya benar-benar kafir. Ya, benar-benar ataupun saya sebut benar-benar kufur. Baik. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba selagi mana roh dia tak berada di halqum. Ghar ni ghargharah artinya dalam keadaan dia dah hujung-hujung dah. Kalau dia dijangka meninggal dunia pada 2 jam lagi, maknanya tempoh 2 jam lagi, boleh lagi. Tapi dah hujung-hujung tu taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan penelitian terhadap surah Yunus juga mendapati. Tadi surah Yunus cerita tentang Fir'aun yang menyebut mantu tadi ialah ayat 90. Ni ayat 90. Cuba kalau kita lihat pula ayat 88 sebagai contoh dalam surah Yunus ini, ayat 88 dan 89. Saya bacakan terjemahan dia. Dan Musa pula merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, akibatnya daripada kemewahan tersebut, sesatlah mereka daripada jalan-Mu. Ya. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Musa, sekejap saya betulkan. Binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu dia punya garis dia tu. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Ini doa Nabi Musa. Nabi Musa doa biarlah hati mereka keras sangat sebab terlalu jahat. Wa junudul ladzina taghaw fil bilad, dah berapa ramai dah mereka bunuh orang, mereka jarah tempat-tempat lain, mereka menjadikan Bani Israel sebagai hamba. Fir'aun mengaku dia Tuhan, dia dah buat macam-macam kejahatan dan kezaliman, maka biarlah hati mereka tu kekal keras sehinggalah mereka tidak beriman. Kalau beriman pun setelah melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Kata Allah, sesungguhnya ujibat da'watukuma, aku menerima doa kamu. Tapi kamu hendaklah terus menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Baik. Jadi itu maknanya doa Nabi Musa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fir'aun betul-betul beriman setelah ditimpa azab. Dah nak mati depan mata dah. Baru dia beriman. Baik. Sekarang ni kita cuba lihat aliran pertama yang menerima kesahihan hadis tersebut. Aliran pertama dia terima hadis sahih. Dalam bab ini ada 6 pendapat yang saya temui. Ya. Satu, Fir'aun memang orang kafir secara pasti. Memang kafir dah. Cuma Jibril alaihi salam berbuat demikian kerana dikhawatiri Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia dan memanjangkan usia dia. Itu kebimbangan Jibril. Sebab Allah ni baik sangat. Iblis yang kata aku nak sesatkan anak Adam pun Allah kata, tak apa, fa innaka minal munzarin. Kamu diberikan tempoh, tapi baik Allah tu ada hikmah. Ya, baik Allah ada hikmah, bukan baik macam baik kita ni, tak. Jadi wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala-galanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi itu sifat Allah, terlalu baik, terlalu rahmat. Baik. Tapi baik dia jangan kita bayangkan Allah ni baik macam manusia, terlalu baik, lurus, apa tak. Allah tu baik sebagai Tuhan lah, dia baik. Baik. Jadi Jibril bimbang, rahmat Allah ini yang luas itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan Fir'aun dan memanjangkan usia Fir'aun. Dengan usia yang panjang tu memang tak nampak Fir'aun akan berubah.
Sebaliknya sekali lagi Firaun akan melakukan tagha, akan melakukan kemelampauan, bagha, kejahatan dia. Dan mungkin ya pada pandangan peribadi saya, mungkin dia rasa dia selamat tu sebab dia Tuhan. Bukan sebab siapa, bukan Tuhan Allah yang tolong dia, tak. Kalau Allah bagi dia peluang keselamatan tu, mungkin dia rasa dia selamat tu sebab dia sendiri Tuhan. Ini pendapat siapa tuan-tuan? Ini pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar sebagaimana dijelaskan di dalam kitab beliau Al-Kafi Syaf fi Takhriji Ahadithil Kasyaf. Maknanya kitab Kafi Asyaf yang menjelaskan sumber rujukan hadis yang digunakan oleh Zamakhsyari dalam kitab Tafsirul Kasyaf. Okey, satu. Jibril bimbang Allah akan panjangkan usia Firaun, membuatkan Firaun akan melakukan sekali lagi kejahatan. Dua. Berkemungkinan Jibril alaihissalam berbuat demikian kerana dia tidak mengetahui bahawa, sesuai ke sebut beliau pada Jibril ni? Nak cari kamus, betul. Kerana dia tidak mengetahui bahawa taubat di saat gharah-gharah tu tidak diterima oleh Allah. Mungkin sebab dia tak tahu. Ya, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam perbahasan hadis, kadang-kadang Nabi kata macam ni, kadang-kadang Nabi kata lain pula. Antaranya kata sebahagian ulama, mungkin Nabi sebut yang awal tu sebab Nabi tak tahu lagi maklumat yang betul. Lepas tu barulah diilhamkan oleh Allah, ada lagi. Contohnya Nabi sebut ada 3 orang bayi, ada 3 orang boleh bercakap ketika baby. Rupa-rupanya bila cek dalam hadis yang lain, ada lagi dalam orang yang keempat, ada lagi orang kelima. So kata sebagian ulama, antara syarahan hadis lah, walaupun dia banyak pandangan ulama lah, antaranya mungkin masa tu Nabi baru tahu 3 orang. Rupa-rupanya tak, ada lagi orang keempat, ada lagi orang kelima. Ini dinamakan sebagai pertambahan ilmu. So Jibril alaihissalam mungkin masa tu dia tahu taubat Firaun, dia ingatkan taubat Firaun akan diterima. So dia tak nak Firaun sempat bertaubat, pun dia halanglah Firaun daripada bertaubat dengan disumbat tanah ke dalam mulut Firaun. Pendapat ini ada diutarakan oleh Ibn Atiyah di dalam kitab tafsir Al-Muharrarul Wajiz. Sempat alhamdulillah saya tengok semalam kitab ni. Tafsir Al-Muharrarul Wajiz. Ini catatan Ibn Atiyah. Wa fi'lu Jibril alaihi salam hadha yushbihu an yakuna li'annahu i'taqada tajwizahu al-maghfirata lit-ta'ibi wa in ayan. Jibril alaihissalam berbuat demikian kerana dia berpendapat keampunan akan diberikan kepada orang bertaubat meskipun sudah di penghujung nyawa. Dia tidak tahu perkara sebenarnya bahawa taubat tidak diterima ketika nyawa berada di kerongkong. Perkara ni tak pelik lah macam kita bahas tentang ajal kita boleh bertambah atau tidak kan Kak Syida? Boleh ditangguhkan atau tidak? Saya ada terangkan, ramai ulama berpendapat ajal itu boleh ditangguhkan dari sudut catatan malaikat. Malak maut tengok-tengok umur kita 65. Mengikut catatan mereka yang telah disebutkan oleh Allah pada peringkat awal lagi. Bila dekat umur 65, berapa bulan berapa, hari apa, pukul berapa, saat berapa, malak maut nak cabut nyawa dia, Allah kata panjangkan lagi umur. Bagi lagi 5 tahun. Sebenarnya Allah tahu umurnya 70 tahun. Tapi peringkat malaikat tahu tu je lah 65 tahun. Rupa-rupanya ramai orang doakan dia, banyak lagi kerja dia tak selesai. Tuan-tuan dan puan-puan tolong doakan saya umur panjang. Saya duk fikir satu benda je. Yang lain tak mengganggu sangat. Saya duk bimbang saya nak menulis banyak lagi buku ni. Saya bimbang kalau mati sebelum siap buku ni kecewa lah sikit. Banyak benda ni. Saya banyak kajian lagi tak siap. Lepas tu kalau meninggal pun perhatilah. Tapi nanti banyak lagi kajian. Cuma ada 1-2 kajian ni kalau nak settle yang tu dulu. Itu kebimbangan lah. Tapi doakan umur panjang lah. Jangan habis kajian mati sungguh. Pengsan lah. Maknanya doa umur panjang. Kita semua panjang insya-Allah supaya dapat menyiapkan tugasan kita. Ya. Baik. Yang ketiga, tindakan Jibril alaihissalam sebenarnya menurut perintah Allah. Allah yang suruh. Ini sebagai hukuman terhadap kekufuran yang dilakukan olehnya selama ini.
Walaupun keimanannya sudah tidak diterima, namun tindakan Jibril ialah sebagai menambahkan penderitaan dia. Iman Fir'aun memang tak diterima dah sebab di saat gharah-gharah. Tapi sebagai balasan terhadap kejahatan dia, sumbat lagi. Macam seorang orang kita geram dengan dia ni, kita tambah lagi denda dia. Sebagai contoh cikgu lah. Sebenarnya denda untuk pelajar yang ponting kelas mungkin rotan 3 kali. Tapi cikgu tu geram sangat, bukan sekali 2 kali dia buat, macam-macam perangai dah dia buat. Maka cikgu pun rotan 3 kali, kemudiannya didenda pula puasa selama seminggu. Jadi mungkin itu geram lah tu, tambahan hukum tu. Tapi ialah kita jangan samakan geram manusia dengan geram malaikat. Malaikat ini wama natanazzalu illa bi amri rabbik, bergerak, bertindak atas perintah daripada Allah. Jadi Allah perintah Jibril sumbat tanah ke dalam mulut Firaun. Keimanan Firaun memang sudah tidak diterima, tapi sebagai balasan tengah dia tercungap-cungap kelemasan tu, dia pun kata dia beriman. Jibril pun sumbat, tak guna dah kamu beriman pada Allah pun memang tak diterima. Sumbat sebagai balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh dia selama ini. Ya, kalau timbul persoalan, bukankah Jibril, bukankah Firaun telah mengakui beriman? Kita kata betul, Firaun sempat mengakui keimanan sekali, lalu Jibril pun sumbat supaya dia tak sebut banyak kali. Sekali cukup. Terus Jibril sumbat supaya dia tidak mengulang-ulang lafaz keimanan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Khazin di dalam kitab Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Jadi menurut catatan Al-Qurtubi, Abu Abdullah, waqila innama fa'ala hadza bihi 'uqubatan lahu 'ala 'azibi ma kana ya'ti. Dikatakan Jibril berbuat demikian sebagai balasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan. Ini ada dalam tafsirul Qurtubi, ataupun nama sebenar tafsir itu ialah Al-Jami' li Ahkamil Quran. 4. Rahmat yang ingin dihalang oleh Jibril itu bukan rahmat apa dia, rahmat keduniaan je. Nampak gaya macam ada persamaan dengan pendapat yang diutarakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia bimbang Allah panjangkan umur Fir'aun, Fir'aun buat kejahatan sekali lagi. Ada persamaan. Cuma pendapat ini yang dikemukakan oleh Abu Su'ud di dalam tafsir Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabis Salim, menyatakan Allah Jibril berbuat demikian agar dia tidak mendapat rahmat keduniaan daripada Allah. Kerana hadis tersebut, Muhammad, kalau engkau lihat keadaan aku masa tu, aku ambil tanah, aku sumbat dalam mulut Fir'aun supaya dia tidak mendapat rahmat daripada Allah. Jadi bagi Syekh Abu Su'ud, yakni rahmat keduniaan. Ar-rahmatud dunyawiyah. Tapi cuba kita lihat. Iz al-muradu biha rahmatud dunyawiyah, lantaran yang dimaksudkannya ialah rahmat keduniaan. Dan saya dengar semalam kupasan daripada Dr. Abdul Basit Hafizahullah menjelaskan hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah sehingga Jibril bimbang Allah akan bagi rahmat dia kepada Fir'aun. Ini saya dah kupas ketika membahaskan pandangan yang pertama. Baik, tetapi pandangan ini telah dikritik oleh Al-Alusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani memang dahsyat. Saya bila baca Alusi je, Alusi ni pelik sungguh cara dia berfikir. Pelik sungguh cara kupasan dia tu memang mendalam. Hebat. Sesuai dengan nama kitabnya, Ruhul Ma'ani. Ruh, makna-makna yang tersirat bagi Al-Quran. Apa kata Alusi? Alusi direct kita kritik Abu Su'ud. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kitab Abu Su'ud ialah Irsyadul Aqlis Salim. Itu nama kitab dia, Irsyadul Aqlis Salim. Alusi pun sebut. Fa fi Irsyadil Aqlis Salim. Dalam kitab Irsyadul Aqlis Salim, yakni kitab Abu Su'ud. Abu Su'ud dengan Alusi ni ulama-ulama terkemudian kat Hidayah, bukan ulama lama. Bukanlah zaman-zaman Razi, zaman Zamakhsyari apa tu, tak. Dia zaman-zaman kemudian. Cuma saya tak cek dia meninggal tahun berapa, saya cek. Minta maaf. Dia kata dia tolak pendapat Abu Su'ud, kemudiannya dia pun kata begini.
Dia ada dua perenggan sepatutnya. Perenggan pertama dia tolak pendapat Abu Sa'ud, kemudian dia pun menjelaskan tidak terselindung lagi bahawa mentafsirkan rahmat tersebut sebagai rahmat keduniaan mustahil. Tak tepat. Berdasarkan hadis Nabi, Jibril kata, sekiranya engkau melihat saya Muhammad, ketika saya memegang Fir'aun dengan sebelah tangan saya sumbat tanah ke dalam mulut dia kerana khawatir dia mendapat rahmat Allah, lalu dia mendapat pengampunan. Jadi Jibril clear. Sebut kata alusi. Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun kerana apa? Bimbang Fir'aun dapat rahmat, bila dapat rahmat, dapat pengampunan. Jadi bagi alusi, rahmat keduniaan tak ada kaitan dengan pengampunan. Pengampunan ni rahmat akhirat. Jadi yang Jibril buat tu bukan kerana dia bimbang Fir'aun dapat rahmat keduniaan, mustahil. Tetapi Jibril berbuat demikian tidak lain dan tidak bukan kerana bimbang Fir'aun akan dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Bukannya rahmat keduniaan. Itu kata Al-Alusi. 5. Tindakan Jibril alaihissalam itu lahir daripada perasaan marahnya kerana Allah Ta'ala. Dia begitu geram dan benci terhadap Fir'aun disebabkan kejahatan yang Fir'aun lakukan selama ini. Pendapat ini ada diketengahkan oleh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir. Ya. 6. Ada ulama yang memahami hadis ini dalam bentuk yang zahir, bahawa Jibril alaihissalam memang berbuat demikian kerana khawatir Allah Ta'ala akan memberikan rahmat dan pengampunan kepada dia. Secara zahir je. Sama lebih kurang dengan alusi tadilah. Jibril memang buat demikian kerana khawatir Allah bagi rahmat sungguh dan pengampunan kepada Fir'aun. Ini secara zahirnya Tabari pegang pendapat tersebut. Ini kata Tabari. Tabari banyak riwayat yang diambil. Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya apabila Fir'aun hampir tenggelam, Jibril telah menyumbat tanah ke dalam mulut dia kerana khawatir dosanya akan diampunkan. Dan riwayat daripada Ibrahim At-Taimi, bukan sahabat Nabi tapi ulama tabi'in kot, sesungguhnya Jibril alaihissalam berkata, saya tak pernah hasad ataupun saya tak pernah kisah siapa sahaja kalangan anak Adam mendapat rahmat melainkan Fir'aun. Kalau Fir'aun, saya kisah. Sebab jahat dia ni. Ya. Menurut catatan Al-Alusi, sebahagian muhaqqiqin berkata, Jibril alaihissalam berbuat demikian disebabkan perasaan marah terhadap Fir'aun dan bimbang jika dia ulang-ulang keimanan dia. Dia sempat sebut sekali. Dia sebut sekali, Jibril pun sumbat. Dia bimbang kerana dia ulang banyak kali keimanan dia, maka keimanannya betul-betul diterima secara mencari adat kebiasaan. Biasanya taubat memang tak diterima dah di saat kerongkong, nyawa di kerongkong. Tapi bimbangnya secara di luar kebiasaan Allah, Allah terima taubat dia. Itu kebimbangan. Dan kalau kita timbul persoalan, kenapa Jibril bimbang pula dengan keimanan Fir'aun? Biarlah Fir'aun nak beriman. Maka kata At-Tibi, perkara ini merupakan perkara nas. Bila nas bertemu dengan akal, akal kita tak faham banyak benda, kita kena terima nas itu sepenuhnya. Bila ada hadis, hadis itu kelihatan bercanggah dengan akal, jangan kita dahulukan akal kita. Tapi dahulukan hadis Nabi SAW, kecuali hadis Nabi itu memang tak masuk akal. Jadi mungkin hadis itu hadis dhaif, mungkin hadis maudhu', ataupun mungkin hadis itu sahih, cuma cara memahami sahaja yang silap. Kalau faham cara macam ni memang tak masuk akal. Tapi kalau faham macam ni, masuk akal. Jadi dia kena tengok akal tu akal siapa? Semua hadis masuk akal sebenarnya. Cuma akal siapa? Akal Zulkhairi ke? Akal Kak Syida ke? Akal Imam Bukhari ke? Akal Imam Nawawi ke? Akal Nabi ke? Akal siapa? Kalau akal-akal kita ni memang banyak benda lah kita tak faham, maka hendaklah kita kembali kepada syarahan ulama'. So Jibril berbuat demikian, kita timalah. Jadi dalam bab ini, kalau boleh saya sebutkan, saya nampak gaya tapi saya tak buat rumusan tu, saya lupa buat rumusan. Pendapat yang disebutkan oleh Khazin best. Khazin, Jibril buat demikian kerana perintah daripada Allah.
sebagai hukuman terhadap kekufuran yang dia lakukan selama ini. Walaupun keimanan dia mengaku beriman macam mana pun memang tak diterima dah. Bahkan ada hadis yang menyatakan Fir'aun merupakan orang yang paling dahsyat kena azab oleh Allah di hari akhirat kelak. Saya kira bukan Fir'aun nombor 1 lah. Nombor 1 mungkin Dajjal. Iblis confirm lah kawan tu paling jahat. Tapi yang kalangan manusia ni, mungkin nombor 1 Dajjal, nombor 2 Fir'aun. Mungkinlah begitu, Allah Alam. Jadi dia beriman macam mana pun memang tak diterima. Cuma ceritanya Jibril disumbat lagi sebagai satu balasan terhadap dia tu. Banyak sangat songih kamu ni, masa ni nak beriman, nah aku sumbat tanah dalam mulut kamu. Seolah-olah begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya cenderung dengan pendapat tersebut dan ini juga pendapat Al-Qurtubi. Tapi saya lupa buat rumusan di bawah. Nanti Kak Syida saya buat rumusan kat bawah tu, baru saya hantar nota ni pada Kak Syida ya. Baik. Sekarang ni kita cuba pula lihat aliran kedua. Aliran kedua ni yang dikenal pasti ialah Abul Qasim Az-Zamakhsyari, ulama Mu'tazilah di dalam kitab Tafsirul Kasyaf dan Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsir Mafatihul Ghaib. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Zamakhsyari ni dia ulama Mu'tazilah, tapi tafsirnya diterima. Adalah satu dua pandangan dia tu ulama tak terima, betul lah. Tapi secara umumnya Tafsirul Kasyaf oleh Zamakhsyari diterima. Khususnya ulama mengangkat Tafsirul Kasyaf ini sebagai tafsir yang begitu hebat dalam bidang bahasa. Dulu-dulu. Sekarang ni mungkin kalau Tafsirul Kasyaf tu bawa ke zaman sekarang, kena nilai balik. Mana lebih kuat dari sudut bahasa? Tafsirul Kasyaf ke Tafsirul Ma'ani oleh Al-Alusi? Saya cek lagi lah. Tapi kalau dulu-dulu ulama yang paling terkenal dalam bidang bahasa buat tafsir ialah Az-Zamakhsyari. Baik. Dia datang sebelum Razi lagi. Razi ni ulama kurun ke-7. Dia ni awal lagi. Dia sama-sama dengan Imam Ghazali. Kurun ke-6 kot. Menurut catatan Az-Zamakhsyari. Ni dia sebut tu tapi saya tak terjemah. Saya buat dalam bentuk point. Sebab saya serit nak terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dia belit sana, belit sini. Tak sesuai terjemahan. Bila terjemah tu makin tak faham pun kadang-kadang. So, saya buat bentuk point dah. Daripada catatan beliau ada 2 hujah yang beliau gunakan untuk menolak kebenaran hadis tersebut. Hujah yang pertama, kalau Jibril sumbat tanah ke dalam mulut sekalipun, tak berguna pun. Jadi keimanan dalam hati ni sudah diterima sebagaimana keimanan orang bisu. Dia nak ceritanya cerita Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun ni cerita tipu. Tak betul pun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dia punya awal tu dia sebut. Tak ada sini. Saya tak ambil kat sini. Dia kata apa dia? Yang cerita Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun ialah pendustaan besar terhadap Allah dan malaikat. Dia sebut begitu. Makna geram sungguh dia ni dengan hadis tu. Bermakna dia geram dengan ulama-ulama hadis. Isu dia. Baik. Sebabnya alasan dia apa dia? Kenapa cerita tu dianggap sebagai tipu? Kalau sumbat tanah dalam mulut sekalipun tak kira dah. Iman tu tetap dikira dah. Yang kedua, tindakan Jibril menghalang Fir'aun beriman bererti dia redha dengan kekufuran Fir'aun. Orang yang redha dengan kekufuran seseorang, dia pun jatuh kufur. Jadi Zamakhsyari menolak cerita Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun palsu bagi dia. Tak betul. Itu sebesar-besar pendustaan terhadap Allah dan Rasul. Baik, kita tengok pula Razi. Razi bahas panjang lagi. Sebahagian tuan-tuan dan puan-puan tahu sangat saya ni favor dengan Razi, suka sungguh Razi. Tapi favor pun tak semua benda saya kena terima tuan-tuan. Itu prinsip kita orang berilmu. Tapi dalam bab ini, Razi ni dia terkenal dengan ulama yang cuba juga cari alasan untuk menolak cerita palsu berkaitan dengan para Nabi terutamanya. Seboleh mungkin dia nak bersihkan para Nabi. Memang best lah. Itu prinsip Razi yang cukup best. Kata beliau, ni kalau Kak Syida dapat tengok ni, yang awal ni. Kalau ditanyakan, hal yasihu, betul ke Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun? Wal jawabu al-aqrab annahu la yasih. Yang tepatnya, cerita tidak sahih. Itu mukadimah dia. Cerita tu tak betul. Mustahil Jibril sumbat tanah ke dalam mulut Fir'aun. Apa komen dia? Satu, hadis itu tidak sahih.
Yang kedua, kalau Jibril berbuat demikian, bererti Jibril perlu Jibril tak patut berbuat demikian. Sepatutnya Jibril tolonglah Fir'aun untuk beriman. Alhamdulillah lah, baguslah. Jahat-jahat kamu pun nak beriman, tolonglah. Jadi ini menunjukkan kisah ini tidak sahih. Kalau Jibril halang sekalipun, taubatnya tetap diterima sebagaimana taubat orang bisu. Jika Jibril halang, bermakna Jibril redha dengan kekufuran. Logik ke Allah Ta'ala ni sebut 2 kali kepada Nabi Musa. Sekali pada Nabi Musa seorang-seorang. Maksudnya Nabi Musa seorang-seorang di Tur Saina. Allah pun kata pada Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'al bukan. Saya silap. Ada sekali disebut dalam muka surat ketiga surah Taha tu pada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka hendaklah kamu berdua Musa dan Harun bercakap lemah lembut pada dia. Makna lemah lembut tu apa sampai ulama sebut? Kalau dia ada gelaran, panggil gelaran yang elok-elok. Macam orang Arab dia ada gelaran abu, ummu apa ya. Contohnya kat sini dah contohlah, walaupun tak tepat, ummu abrar. Ummu abrar sebut lembut-lembut, panggil Fir'aun tu habis lembut. Tiba-tiba dalam keadaan Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam berlembut dengan Fir'aun, tiba-tiba Allah suruh Jibril buat kasar pula dengan Fir'aun. Logik ke? Ini hujah razina. Yang keenam, jika dikatakan Jibril berbuat demikian atas kehendak dirinya, bukan kehendak Allah, maka benda ni tak dapat diterima. Alasannya, Jibril buat apa benda pun wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Wa ma kana rabbuka nasiya. Semua tu yang malaikat buat atas perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya jika kita menyatakan taubat Fir'aun sudah tidak diterima, maka mengapa Jibril berbuat demikian? Ini merupakan tidak logik, menunjukkan kisah ini tidak sahih. Ini hujah-hujah Ar-Razi untuk menunjukkan cerita Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun tidak sahih dan ditolak awal-awal lagi. Tapi tuan-tuan sekalian, ulama bahas balik. Dan saya dalam bab ini, saya bersama dengan majoriti ulama. Dengan alasan saya melihat penghujahan Zamakhsyari dan penghujah Razi tak kuat dalam isu ini. Walaupun kalau kita baca Razi sahaja dan kita tak baca sumber lain, kita akan terima dan Razi. Syok dah bahas. Razi bahas tu, ni saya guna bahasa saya. Tak best. Kalau kita tengok sendiri bahasa Razi bahas, ya Allah, kuat hujah. Kalau saya tak baca pandangan ulama yang lain, saya akan terima terus pandangan Razi. Tapi majoriti ulama menolak pendapat Zamakhsyari dan Razi. Majoriti ulama terima bahawa Jibril memang sumbat tanah ke dalam mulut Fir'aun. Baik. Satu, Al-Hafiz Ibn Hajar. Saya dah katakan pada tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Hajar, dia ada buat kitab Al-Kafishaf fi takhriji ahadithil kashaf. Ibn Hajar ni ulama kurun 9, dia ambil kitab Al-Kashaf yang dibuat oleh Zamakhsyari ulama kurun ke-6. Rasa kurun ke-6, dia cek semua hadis yang digunakan oleh Zamakhsyari, dia pun cek sumber. Zamakhsyari guna hadis ni sumbernya kat mana? Hadis ni sahih ke dhaif ke maudhu'? Ibn Hajar cek, termasuk dia cek dalam isu Zamakhsyari menolak kesahihan hadis Jibril sumbat tanah ke dalam mulut Fir'aun. Kata dia apa dia? Ini sikap melampau beliau yang jahil dalam ilmu periwayatan hadis. Jahil ni tuan-tuan sekalian artinya tak tahu. Ini sifat melampau Zamakhsyari, dia tak tahu tentang ilmu periwayatan hadis. Okay, beliau ni iaitu Az-Zamakhsyari. Tuan-tuan jangan terkejut dengan bahasa ulama. Sebut jahil pada ulama ni tu biasa dalam dunia ilmu. Sebut setan pun ada, geram sangat tu. Baik. Pendusta, biasa ulama macam tu. Dia manusia. Sisi manusia tak ada pada ulama, ada masa dia geram, dia sebut perkataan-perkataan yang bagi kita, ya Allah, kasarnya. Tapi jangan kita lihat pada kekasaran itu, kita lihat kepada nilai ilmu itu. Macam gini kat Syidahnya. Sekejap, saya ingat sekejap. Ibnu Hajar, dia buat kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Dia meninggal 852 Hijriyah. Dia dibiras. Namanya Al-Aini. Al-Aini pun buat kitab Syarah Bukhari. Namanya Umdatul Qari Syarah Bukhari. Dua-dua ni biras.
Ibnu Hajar meninggal 852. Al-Aini rasanya 854. Biras. Biras ni maknanya kahwin. Kawan tu kahwin dengan wanita adik-beradik lah. Baik. Ibnu Hajar, dia asalnya mazhab Syafi'i, kemudian dia jadi mujtahid mutlak, dia tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Al-Aini pula orang kuat mazhab Hanafi, jadi rujukan utama mazhab Hanafi, dua-dua biras. Tapi Ibnu Hajar buat kitab, duk bergaduh dengan Al-Aini. Al-Aini balas balik. Dalam kitab Umdatul Qari, berapa banyak ayat Al-Aini menyindir Ibnu Hajar. Ibnu Hajar buat kitab balik lawan dengan Al-Aini. Duk gaduh dua orang tu. Kalau kita kira tak boleh ke dua orang tu jumpa masa raya ke, bincang elok-elok, sembang elok-elok, minta maaf, saling berlapang dada. Nah, jawabnya tak. Bukan isu kita ni nak sembang elok-elok, tapi isunya apabila mereka saling bergaduh antara satu sama lain, bergaduh ke ekor antara satu sama lain, mereka menghasilkan ilmu. Ibnu Hajar buat kitab menolak pandangan Al-Aini. Al-Aini pun dalam Umdatul Qari berapa banyak dia kritik Ibnu Hajar. Dan bahasa dia kadang-kadang pun kasar dia terhadap Ibnu Hajar. Mereka saling berhujah dengan menggunakan hujatun ilmiah. Siapa yang dapat untung? Kita dapat untung. Alhamdulillah, nasib baik orang tu bergaduh. Bayangkan Ibnu Hajar dengan Al-Aini ambil pendekatan, jomlah kita tak bergaduh lah. Lupa-lupakan saya, kita sembang belakang-belakang je. Semua nak sembang belakang je. Akhirnya Ibnu Hajar tak buat kitab, Al-Aini pun tak buat kitab untuk tolak Ibnu Hajar. Siapa yang rugi? Kita rugi. Jadi pergaduhan kalangan ulama yang menghasilkan sumber ilmiah, alhamdulillah, termasuk ulama sekarang. Saya sokong ulama sekarang buat debat, bergaduh antara satu sama lain, buat tulisan antara satu sama lain, sebenarnya bagus. Yang tak bagus ialah apabila mereka bergaduh belakang-belakang. Mengata tu tapi tak ada ilmiah. Kawan yang mengata ni pun tak ada ilmiah. Yang tu tak bagus. Ataupun yang tak bagusnya orang luar ni. Dalam ulama bergaduh, kami orang awam keliru. Lah kenapa keliru? Baguslah ulama bergaduh sebab hasilnya ilmiah. Yang kita tak suka kalau ulama bergaduh dia memburukkan orang lain tanpa hujah ilmiah. Kita tak setuju. Tapi kalau muncul kawan ni, dia kritik kawan ni dengan hujah ilmiah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Lepas tu saya, kalau orang tanya Dr. Ruzaimi sebagai contoh, saya sebut terbuka lah. Sebab semua orang tahu dah. Memang Dr. Ruzaimi kasar, tapi kita kasar ataupun lembut itu penilaian peribadi. Bagi setengah orang itu kasar, bagi setengah orang itu tak kasar, itu style je. Tapi untung tak untung? Untung alhamdulillah sebab lahirnya hujah ilmiah. Bukannya hujah mengarut. Bagi saya suka keadaan tu. Tapi yalah, bagi kita masyarakat netizen ni, itu tak layan dalam dunia ilmu. Pandangan netizen tidak akan dilayan sebab ia akan merincapkan ilmu. Baik. Ustaz, ya Kak Syida. maknanya itu perkara tu yang berlaku tu perselisihan antara ustaz-ustaz para asatizah sekarang ni maksudnya sesuatu yang sihat je Ustaz ya? Positif. Yang tak positif kalau kasar, kalau berkasar tapi ilmiah je tak positif. Menyindir, contohnya belajar PhD tapi tak pandai-pandai. Itu menyindir. Itu tak positif. Tak, yang positifnya menyindir dengan ilmu. Tapi perkara ni bagus. Perkara ni berlaku pada ulama silam pun dah berlaku kan. Jadi berlaku lagi dahsyat. Pelik lah zaman sekarang ni benda tu berlaku Ustaz ya. Ya, lagi dahsyat ulama silam Kak. Netizen tak akan dilayan ya, sebab netizen ni ulama sibuk bergaduh, kami pening. Tak payah pening lah, bukan bidang kita. Bagi salat, baca Quran, baca benda yang tak memeningkan, selesai. Okey. Panjang benda ni dua, kita perlu memahami Jibril tak sama dengan kita. Jangan samakan Jibril dengan kita. Contoh, kita terikat dengan kaedah ar-ridha bil kufri kufrun. Kalau kita redha dengan kekufuran, kita pun jatuh kufur. Jangan samakan Jibril yang kita, itu kaedah untuk manusia. Kita, Jibril, dia terikat dengan tindakan daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin betul Allah yang suruh Jibril sumbat tanah dalam mulut Fir'aun. Sebab Jibril dia tak akan buat benda yang Allah tak suruh. So mesti dia sumbat tu perintah Allah. Perintah Allah tu kerana memang kufur. Fir'aun sebutlah beriman sampai 70 kali pun keimanannya tidak akan diterima dah. Memang dia lah orang yang paling teruk diseksa dalam neraka kelak. Ya, Dajjal je boleh lawan dia. Orang lain semua tak boleh lawan dia. Baik, dia pun Dajjal lah pada zaman dia.
Apa faedahnya Jibril berbuat demikian? Jawapannya ialah tindakan Allah tidak semestinya ada sebab yang boleh difahami oleh kita. Tindakan Allah ni semuanya ada sebab. Tapi tak semestinya ada sebab yang difahami oleh kita. Di samping la yus'alu amma yaf'al. Allah pun tidak ditanya tentang apa yang dia buat. So jangan kita duk persoal tindakan Allah, Allah lebih tahu. So yang keempat, sebagaimana ditegaskan oleh At-Tibi, apabila akal kita tidak dapat memahami sesuatu nas, maka lebih baik kita diam dan kita menerima nas itu seadanya. Itu langkah yang paling baik bagi kita. Orang yang berilmu pun tak berilmu sangat. Nak kata kita ni pandai bahasa Arab pun tidak. Nak kata kita ni pandai dalam Quran pun tidak. So kita tak payah nak komen lebih-lebih. Kita hanya menerima, ya Jibril memang sumbat tanah ke dalam mulut Fir'aun. Cuma sebagaimana yang saya sebutkan, Jibril berbuat demikian kerana perintah daripada Allah dan sebagai balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah A'lam. So kita buka perbincangan. Sambil tu bolehlah saya buat sedikit rumusan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya tak buat rujukan saya tu, rujukan tu semua dah ada dalam nota-nota saya buat tu. Kurungan-kurungan tu situlah. Okey, sementara saya tunggu soalan. Boleh? Silakan tuan-tuan. Silakan jika ada soalan nak bertanya. Okey, baik. Silakan Kak Syida ke atau siapa. Kalau nak tanya di ruangan chat pun silakan ya. Ada soalan? Soalan ke? Ustaz, Kak Syida pernah dengar kisah ni kan, tapi tak mendalam, tak sedetail yang macam Ustaz jelaskan hari ni kan. Sebab kita, masa tu kita pun dengar macam selintas, sepintas lalu. Jadi bila ada penjelasan dari Ustaz hari ni, jadi benda tu macam bah lah. Maksudnya ada pendapat macam ni, ada pro and kontra kan, pro and con. Sekarang ni, itulah kalau maknanya kena mengharapkan rumusan dari Ustaz lah sama ada benda tu benar ke sebaliknya kan. Maksudnya itu mungkin itu rumusan lah kot kan. Sebab kita macam Kak Syida pun dengar macam tu kita selalu tanpa explanation daripada ustaz-ustaz kan. Macam pelik sikit lah kan benda ni berlaku. Sekiranya ada soalan boleh sahabat-sahabat silakan. Mungkin topik-topik yang ada berkaitan dengan perbincangan ataupun sebaliknya boleh juga bertanya kepada Ustaz lah. Kalau ada topik lain pun bolehlah sekali ya. Tak ada masalah. Macam apa, peristiwa ni berlaku masa Nabi Musa dengan umat dia punya pengikut-pengikut dia dikejar oleh Fir'aun ni Ustaz ya. Sama ada macam dia nak melintas Laut Merah tu pun dia tak tahu benda tu perkara tu akan berlaku. Jadinya masa Jibril masa berlakunya laut tu tertutup semula, Jibril datang pun Nabi Musa pun tak tahu benda tu akan berlaku kan Ustaz? Tak tahu. Baik, sementara tunggu persoalan yang timbul, kalau ada, saya nak respon terhadap persoalan peribadi Kak Syida yang saya kata saya nak kita sembang dalam kelas kan. Itu berkaitan dengan bagaimana kita beramal dengan Asma'ullahul Husna. Boleh Kak Syida kita bincang kat sini Ya Ustaz. Okey, baik. Sekarang ni dia timbul perbahasan jugalah macam mana kita beramal dengan Asma'ul Husna.
disebabkan ada orang mengajar kita sebutlah nama Allah sekian-sekian banyak kali. Contohnya nama Allah Al-Basit, Ya Basit, ataupun Ya Allah, ataupun Ya Rahman, ataupun Ya Zal Jalali wal Ikram. Sebut sebagai contoh Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit. Banyak kali, sampailah berapa ratus kali untuk mendapat manfaat sekian-sekian sebagai contoh. Ya. Sebenarnya asasnya kita menggunakan Asmaul Husna ni ada dalam Quran. Surah Al-Isra ke surah apa ya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu ayat kedua terakhir surah Al-Isra. Kemudiannya ayat wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Baik. Jadi bagi Allah ni ada Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Jangan kamu tinggikan suara ketika berdoa, tapi jangan perlahan sangat sampai tak keluar dia punya nafas dia. Biar suara berdoa tu kita paling kurang kita boleh dengar. Ya, kita boleh dengar, telinga kita boleh dengar ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, berdoa dengan Asmaul Husna perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sendiri pun kempen menggunakan Asmaul Husna. Maka Nabi sebutkan dalam satu hadis yang mungkin boleh kita cek balik sanad dia. Alizu biya zal jalali wal ikram. Lazim, maknanya kita kena peganglah dengan doa ya zal jalali wal ikram. Cuma tinggal lagi kaedah. Berdoa dengan Asmaul Husna ada tak ada? Ada. Siapa yang kempen? Allah yang suruh, Nabi yang kempen. Dan ulama yang amal. Tinggal lagi kaedah. Baik, kita ada jumpa tak kaedah dia dalam mana-mana hadis Nabi? Nabi membaca Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman berapa ratus kali dalam satu hari? Okey, baik. Jadi kaedah tu tak ditemui. Dan siapa yang menentukan, siapa yang boleh menentukan angka-angka? Yang ni baca berapa kali, yang ni baca berapa kali, siapa yang boleh tentukan angka-angka? Dan kadang-kadang penentuan angka ni ialah penentuan dalam bentuk yang agak mengelirukan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dikatakan abjad Arab ni dia ada angka tersendiri, mewakili nombor tertentu. Huruf alif berapa markah dia, berapa dia mewakili nombor berapa, 10 ke, 20 ke. Huruf iya tu mewakili berapa, saya tak ingat dia adalah kiraan dia tu. Huruf fa dikira berapa? 76 sebagai contoh. Huruf ta berapa? 18 sebagai contoh. Jadi dia pun kira ba, sin, mim, ba berapa, sim berapa, mim berapa. Alif berapa, lam berapa, lam berapa, ha berapa. Alif Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kira-kira semua tambah angka yang ada 786. So bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali untuk mencapai sebarang hajat. Kalau kita ada hajat besar lah, bagi contohlah hajat saya nak pergi ke Mekah sangat, nak buat haji. Tapi tahun ni COVID. Okey, baik. Tahun depan, dah COVID ni tak ada duit pula. Salah pula. Tapi nak sangat pergi Mekah, nak tunaikan haji. Harap-harap lepas tunai haji tu tak minat lah yang maksiat sebagai contoh. Banyaklah kerja siap. So kita pun Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Siapa? Okey, baik. Jadi persoalannya angka sampai 786 kali tu siapa yang ajar? Ada tak seorang ulama besar yang mu'tabar? Mu'tabar ni makna diiktiraf yang ajar benda tu. Ataupun tak siapa-siapa ajar. Kita yang dakwa dia ulama, ataupun sebenarnya dia memang ulama pun tapi dia tak pernah sebut pun benda tu, kita yang dakwa dia yang sebut. Macam arwah Tok Guru Nik Aziz, banyak cerita yang karut-karut dikaitkan dengan Tok Guru Nik Aziz. Antaranya Tok Guru Nik Aziz pernah berjalan di atas sungai Macang. Satu jajahan di Kelantan tu namanya Macang. Tok Guru pernah berjalan atas sungai tu. Orang Macang pun tak pernah tengok. Tapi entah siapa-siapa duk cerita benda ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beramal dengan Asmaul Husna dengan menyebut nama Allah berapa ratus kali, berapa puluh kali itu, kita tak akan jumpa dalam mana-mana hadis. Yang kita jumpa apa dia? Seorang lelaki masuk ke dalam masjid, dia pun sebut. Dia sebut macam mana ya? Allahumma, macam mana Kak Syedah? Saya lupa dah.
yang guna ayat alladzi lam yalid wa lam yulad tu, al-ahadus samad alladzi lam, Allahumma inni as'aluka ya Allah antal ahadus samad Ya. lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ya. kufuwan ahad. Mm. Lepas tu dia pun antaghfirali wa tarhamni ila yaumiddin. Macam tu kot. Aku mohon pada engkau ya Allah, engkaulah Tuhan yang ahad, engkaulah Tuhan yang samad, engkau tiada beranak dan tidak diperanakkan, tak ada siapa pun yang setara dengan engkau, ampunilah dosaku. Nabi pun kata doa kawan ni diterima. Itulah kaedah kita menggunakan Asmaul Husna. Bukannya baca ahad samad, ahad samad, ahadus samad, ahadus samad. Tak boleh. Lepas tu kait pula dengan Bilal. Bilal sebut ahad, ahad, ahad. Bilal masa tu dalam keadaan kena seksa. Dalam keadaan kena seksa tu, dia nak satu benda yang boleh menguatkan semangat dia. Dia nak baca lebih-lebih pun tak boleh, orang kena seksa masa tu. Dan bukanlah sepanjang masa dia sebut ahad, dari pagi sampai petang sebut ahad, tapi bila kena seksa je, orang sibuk dia kembali kamu kepada agama, sembah Tuhan kamu berhala ni, dia pun sebut ahad, ahad, ahad. Bukanlah pandai kita pun berzikir ahad tak habis. Tak. Tindakan Bilal itu sesuai dengan keadaan masa dia pada ketika itu. Dan kita kena ingat Bilal masa tu dia hamba abdi. Dia belajar pun tak banyak daripada Nabi SAW. Masa tu baru kat Mekah. Jadi bolehkah kita menggunakan hujah Bilal sebagai menghalalkan perbuatan baca Asmaul Husna berapa ratus kali tadi? Tak sesuai. Yang sesuainya kita sebut. Contohnya begini juga ya. Kita nak doa supaya Allah memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita. Kita sebutlah ya Allah, antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu Nabi ajar. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu penting. Ataupun ada masa kita doa ya hayyu ya qayyum, nama Allah juga. Bi rahmatika astaghis aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kaedah beramal dengan Asmaul Husna. Kalau kita berdepan dengan musuh yang kita takuti, orang jahat nak datang, maka ada cadangan ulama. Rasanya bukan hadis Nabi, tapi cadangan ulama ni bagus. Kita sebut ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai raja hari pembalasan, kepada engkau kami mohon kami abdikan diri dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Sebab ada orang jahat kat depan, sesuailah dengan kaedah dia. Tapi bila kita duk baca ya basit, ya basit, ya basit berapa ratus kali dengan tujuan melembutkan hati anak, tak jadi. Yang jadinya kita baca ya Allah, kita sebut nama Allah apa-apa sekian-sekian, dengan nama engkau ini ya Allah, dan banyak macam Nabi sebut, aku berdoa dengan nama-nama engkau yang engkau sebutkan nama itu dan juga nama-nama yang aku tak tahu, tolonglah sekian-sekian. Ada doa Nabi itu. Jadi aku doa padamu ya Allah dengan namamu yang ini, lembutkanlah hati anakku ya Allah. Ya Latif, aku doa Allahumma antal latif, ya Allah engkaulah Tuhan yang latif. Aku mohon pada nama engkau yang latif, supaya engkau berilah kelembutan kepada anakku, sebagai contoh. Kalau macam tu sesuai. Bukanlah kita pun ya Latif, ya Latif, ya Latif berapa ratus kali, tiup pada air, kita bagi anak kita minum. Bukan begitu kaedah dia. Jadi nak kena kaedah yang tepat. Ada persoalan secara private pada saya ni. Mohon pencerahan Ustaz, banyak sebaran kisah yang disandarkan pada Nabi yang tidak sahih dalam media sosial. Tapi bila teguran dibuat akan dibalas. Yang penting kita ambil ibrah daripada kisah itu. Banyak cerita tak sahih, tapi orang bila ditegur dia pun jawab balik, yang penting kita ambil ibrah pengajaran daripada kisah itu. Walaupun kisah itu tidak sahih, pengajarannya ada, disokong oleh nas dan hadis. Okey. Ini daripada Abang Wan, jazakumullah khairah. Bila kita sebut cerita tak sahih, dia kata balik, tak apalah sahih tak sahih itu, yang penting pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, sekarang ni wujud kumpulan dan tak peduli pun tentang kesahihan sesuatu maklumat. Yang penting pengajaran. Okey, baik. Saya nak tanya Kak Syida secara peribadi. Kak Syida, saya nak cerita, saya pun gila dijemput untuk ceramah motivasi ni. Saya pun ceritalah, saya ada kenalan seorang, Puan Syida alias. Dulu
Alamak, sekejap ada orang call saya. Siapa yang call ni? Sekejap Kak Syida ya, ada orang call sekejap. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Oh, baik abang, saya ada kelas sekarang bang. Saya ada kelas sekarang. Okay. Okay. Okay, tak apa. Jadi saya pun ceritalah Kak Syida dulu ni, perangai, clubbing, suka minum-minum. Berapa orang lelaki dah jadi pakwa Kak Syida, sejak sekolah menengah lagi. Suami sekarang tu dah ke berapa dah. Tapi boleh berubah, Kak Syida boleh berubah, jadi isteri yang baik, tak minat dah clubbing, tak minum arak dah, tak ada dah keluar-keluar dengan mana lelaki lain, siap cinta pada sunnah Nabi. Okey, ada pengajaran tak Kak cerita tadi? Ada situ. Tapi Kak Syida setuju tak saya cerita macam tu? Tak setujulah. Sebab apa? Sebab apa buka Kak Syida? aib. Sebab buka aib. Bukan aib lagi? Fitnah lah Kak Syida kan? Ya betul. Sebab dia dah hijrah. Ataupun kalau saya cerita macam ni, saya akan cerita Kak Syida dulu, pelajar terbaik SPM di Malaysia. Untuk belajar yang terbaik ini dari data satu lagi, belajar sungguh-sungguh, hormat cikgu, selalu minta doa ibu bapa, kemudian pergi belajar luar negara. Sebenarnya Kak Syida ni dia sekarang dulu belajar degree dulu pun jadi murid kesayangan, dapat anugerah macam-macam dia pensyarah. Saya tak tahu kok betul, tapi saya andaikan cerita tu tipu sebagai contoh. Kak Syida suka tak saya cerita benda tu? Pada peribadi Kak Syida macam tak sukalah benda tu diceritakan, sebab kadang-kadang kita bimbang, takut benda tu macam jaga hati lah kononnya kan, untuk jaga hati kita daripada rasa macam bangga diri ke. Pun cerita tu memang tak betul pun Kak Syida kan? Itulah dia tambah-tambahkan cerita kan. Kita tak suka orang tambah-tambah cerita sama ada kita ni dulu jahat kemudian jadi baik, ataupun dulu kita ni memang sangat hebat dan sangat berjaya orangnya tapi kita ni hamba. Apa pun Kak Syida setuju tak saya katakan, sembarang cerita sama ada cerita tu nak tunjukkan kebaikan kita ke apa ke, kalau reka kita memang tak setuju. Ya. Cerita betul-betul lah. Contoh saya nak cerita, terima kasih Syida ya. Saya pelajar yang biasa, saya pun pernah gagal dalam pelajaran. Sekarang saya jadi macam ni je lah. Itu cerita biasa betul lah, aku macam tu lah. Aku tak lebih-lebih, tak adalah ni ilmu tinggi sangat, tidaklah baik sangat, taklah warak sangat. Tidaklah tahajud pukul 3-4 pagi, 5.30 pagi pun tak. Itu cerita betul, saya suka kalau cerita betul. Tapi kalau kita mengarut, overnya, hari tu tahajud pukul 4 pagi lagi. Agak-agak lah 4 pagi tu bangun tengok bola adalah sekali-sekala, seminggu sekali. Tapi kalau nak tahajud tiap-tiap hari, tak adalah, tipu. So, kalau kita tak setuju orang cerita tipu pasal kita, kenapa pula kita nak terima cerita tipu tentang Nabi dan juga para sahabat? Ini bahayanya. Tapi kita suka kata pengajaran-pengajaran. Habis tu boleh tak saya nak cerita tipu pasal saudara? Saya akan reka satu cerita pasal saudara. Saudara dulu ni memang jahat, kaki orang perempuan, kaki botol sebagainya, tapi saudara dah berubah jadi pencinta ilmu. Saudara boleh tak bagi saya keizinan untuk buat cerita palsu tu untuk kebaikan masyarakat? Pasti dia pun marah. Jadi begitu juga dengan Nabi dan para sahabat, lagilah kita kena jaga. Sebab itu pejuang-pejuang Islam, para sahabat tu, Nabi kita. So sembarang cerita palsu yang disandarkan kepada Nabi atau pada sesiapa sahaja, rekaan tidak boleh dilayan. Sebagai contoh, Nabi SAW ni baik. Ada satu ceramah saya dengar dalam radio IKIM. Dia sebut Nabi ni baik tak baik, semua isteri Nabi duduk dalam satu rumah tak pernah bergaduh. Isteri Nabi duduk dalam satu rumah tak pernah bergaduh. Sebab apa dia nak point dia? Sebab Nabi tu pandai jaga isteri dia. Dua pembohongan yang dia lakukan. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tapi saya tak nampak dia sengaja. Saya nampak dia tak cermat. Agak-agak lah bila cerita pasal Nabi, dia tak boleh sembang kemas. Kena study, ada hadis, ada sunnah. Ulama dah tulis kitab, bacalah sebelum kita mengajar. Dia sembang je. Nabi, isteri Nabi semua duduk satu rumah, tak pernah bergaduh. Penipuan yang pertama ialah isteri Nabi mana tinggal satu rumah, semua tinggal rumah berlainan. Adab dalam berpoligami ialah tidak boleh tinggal serumah. Itu sunnah.
Boleh tinggal serumah tu kerana dia kahwin kedua dengan tujuan nak jaga isteri pertama yang sakit. Isteri pertama suruh kahwinlah dengan dia. Contohnya dia kawan ni ialah pembantu rumah. Dia orang muda lagi tapi jadi pembantu rumah. Akhir sekali isteri dia kata, abang kahwinlah dengan dia. Saya pun dah sakit, saya harap dia boleh jaga saya dengan lebih mudah dari sudut aurat dan sebagainya. Kahwin, duduk serumah dengan tujuan nak jaga isteri yang pertama. Tak apalah itu tujuan, ada tujuan. Baik, tapi Nabi, isteri Nabi mana tinggal satu rumah. Pembohongan. Yang kedua ialah isteri Nabi siapa kata tak pernah bergaduh. Duduk gosip belakang-belakang tu berapa kali ceritanya yang Aisyah duduk gosip dengan kawan ni, marah dengan kawan ni berapa kali. Tapi gosip itu bukan cerita benda yang buruk. Mana gosip memang cemburu betul. Memang kawan tu memang macam tu pun. Jadi dia gosip-gosip dengan keadaan dia geram dengan kawan dia cemburu. Cemburu itu benda biasa sifat orang perempuan. Orang lelaki pun ada cemburu dia dengan cara dia tersendiri. Tapi cerita ni isteri Nabi tak pernah bergaduh yang sampai pecah pinggang tu cerita apa? Yang Aisyah kot yang ada tolak pinggan ada orang masa tu Nabi duduk rumah dia. Tiba-tiba isteri Nabi yang lain hantar makanan guna pembantu. Pembantu datang hantar makanan rumah Nabi. Marahlah isteri Nabi yang ni Aisyah kot radhiyallahu anha. Kenapa boleh hantar makanan ketika Nabi duduk rumah saya? Sayalah yang layan Nabi. Dia tolak tangan kawan tu, jatuh, pinggang pecah. Nabi ni duduk bergosip pula. Istilah saya gosip ni ikut-ikut lah. Gharat ummukum. Mak kamu cemburu. Nabi kata mak kamu cemburu. Nabi pun kata kamu, kawan isteri Nabi tadi pun dia sedar, dia silap. Dia tanya macam mana nak buat. Nabi kata kena ganti balik. Dia pun ambil pinggan baru, dia pun bagi balik pada pembantu rumah tu untuk hantar pada madu dia. Jadi makna kita buat satu cerita yang palsu tentang Nabi SAW. Cuma kita ambil sangka baik, mungkin kerana dia tak cermat. Tapi masa tak study tu yang problem besar. Tak cermat satu hal, dia tak study betul-betul. Berkenaan Nabi ni kena study, kena hati-hati. Allah Allah. Itulah respon saya terhadap persoalan daripada abawannya. Baik, mungkin ada satu lagi sebelum kita tutup perbincangan. Kak Syeda rasa macam amalan amalan Asmaul Husna ni memang tak dapat tidak, memang kita tak boleh nak elak kan. Memang macam sentiasa diberi ilmu-ilmu berkenaan dengan mengamalkan Asmaul Husna tu kan, melalui macam betul lah macam contohnya Ya Latif sampai 19,000 kali tak salah rasanya kan kita 19,000 kali? 19,000 kali. Tak tahulah tapi tak adalah dengan cerita kan. Tapi itulah sebab kita pun jadi macam confused juga ustaz-ustaz. Sebab apa tahu? Jadi kita baca, kita belajar macam grup Qmat kan. Dia Dr. Muhammad dia memang satu slot tu tadabbur Asmaul Husna. Dia tak ada pula pernah berpesan pula beramal ke sekian macam ni. Tetapi bila kita dapat share video daripada sahabat-sahabat tu yang menyuruh kita amalkan tu ustazah daripada asatizah yang popular lah kan. Jadi kita macam kita belajar macam ni tapi macam ni. Jadi kita macam was-was sama ada kita nak kalau tak beramal nanti rasa macam merugi pula benda ni sebab kita dah tahu benda tu kena. Tapi selalunya kalau Asmaul Husna ni bila kita baca tu maksudnya kita beramal dengan Asmaul Husna tu melalui dengan doa-doa kan ustaz macam Ustaz sebut tadi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalal Ikram. Betul Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis tu kan yang tu. Yang tu kan dapat tahulah tapi bila dapat share video yang tu kita nak betulkan benda tu macam payahlah ustaz kan. Jadi sebab kebiasaan jadikan tengok orang semua bila nampak benda tu sesuatu yang baru sedangkan doa zikir pagi tu ada dah Rasulullah bagi pada kita untuk beramal pagi-pagi tu kan yang tak larat dengan letih berat tapi ada zikir untuk bagi kita semangat kuat semangat kita untuk bekerja sebagai seorang rumah tangga ke apa. Betul ustaz kan ustaz? Ya. Macam hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi pun kita beramal tapi itulah sebab yang barik tu yang sampai berapa kali nak kena amal setiap pagi kan padahalnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun kita tak mampu nak buat lagi kan ustaz. Itu betul. Yang kata tanya ustaz tu ustaz macam keliru lah. Sahabat-sahabat yang ada soalan berkenaan dengan Asmaul Husna ke amalan kita ke yang terbaik macam mana silalah. Sebab saya punya soalan soalan saya dah terjawab dengan ustaz tadi. Untuk beramal dengan Asmaul Husna tu kita tak semestinya menyebut benda tu berulang-ulang ustaz. Betul Kak. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam
nak tanya ni macam kan sekarang ada tu solat duha tu Okey. kan. Dalam sujud akhir tu kita baca ya Wahhab tu. Macam mana tu Ustaz? Okey, baca Ya Wahab banyak kali kan? Dalam 40 kali kot Lepas tu baca doa macam mana dah? Ibu Razimah? Wahabli macam mana dah? Ya doa Wahab. apa? Lepas Ya Wahab tu baca apa dah? Wahabli. Tak ada baca apa, ya Wahhab aje. Oh iya ke? Saya ingat saya ada dia ajar doa Wahabli apa benda dah. Okey, baik, terima kasih. Sama. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Sekejap ya, saya ada satu hal je. Sekejap, sikit je. Macam mana? Save image. Bagi saya seminit ya. Sekejap je. Okey, baik. Satunya, Ibu Razimah, berkaitan dengan bacaan Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab 40 kali dalam sujud akhir itu, dia tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Tak ada pun doa Nabi ajar bila kamu sujud akhir, salatul duha, kamu bacalah Ya Wahab sebanyak 40 kali. Tak ada. Itu hanya cadangan. Cadangan siapa tu? Saya pun tak tahu cadangan siapa tu. Kalau kita nak kata ulama mana-mana, ulama mana yang sebut bacaan Ya Wahab sebanyak 40 kali itu? Kita jumpa dalam buku, tapi dalam kitab utama, buku dia macam semua benda ada dalam buku. Tapi dalam kitab yang utama, ada ke cerita tentang amalan Ya Wahab sebanyak 40 kali? Yang tu saya tak tahu buku mana, tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, tak ada. Dalam hadis tak ada pun diajar demikian. Yang kedua, memanjangkan sujud akhir semata-mata, sebagaimana yang saya ada kongsikan mungkin di sini ataupun di mana-mana, tidak menepati sunnatun Nabi SAW. Sunnah Nabi mana-mana sujud seimbang. Sujud pertama sampailah sujud akhir, dia seimbang. Jadi saya nak pergi ke kaedah tu dulu. Iaitu bahawa tindakan demikian tidak menepati, tidak menepati kaedah. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak sebut tadi? Kalau kita baca Ya Wahab, wahabli rizqan kasiran, habli rizqan hasanan sebagai contoh. Okay, Ya Wahab, habli rizqan kasiran tayyiban sebagai contoh. Kalau macam tu tak apa. Walaupun ia tidak datang daripada Nabi SAW, tapi kita ambil semangat. Nabi kata berdoalah dengan Asmaul Husna. Kita pun Ya Wahab, habli rizqan kasiran tayyiban mubarakan wasi'ah. Tak apa, tak ada masalah. Ya Wahab, habli as-salamah sebagai contoh. Tak ada masalah yang begitu. Masalahnya yang baca Ya Wahab semata-mata. Sebab itu kaedah doa ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat daripada Nabi SAW, Nabi dia baca dia mesti ada ayat yang penuh. Bukan sekadar panggil. Sebagai contoh, kalau kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Penuh kan lengkap ayat dia. Bukannya Allah semata-mata, Allah. Memanglah Allah tu lafaz yang mengandungi banyak maksud. Tapi Nabi lengkapkan Allahu Akbar. Kalau kita pergi buat umrah dan haji, kita sebut apa dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, la syarika lak labbaik. Jadi dia ayat dia penuh, bukannya ayat yang pendek. Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar sesiapa yang memujinya. Ayat penuh. Bukannya satu ayat je. Bukannya kita baca Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Tak. Ya Jabbar, apa permintaan kita? Ya Razak, apa permintaan kita? Ya Ghaffar, apa permintaan kita? Ataupun kadang-kadang kita buat cara macam doa dalam Quran. Dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan doa yang tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ayat penuh kan yang belakang tu. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Wahhab, Tuhan yang Maha memberi. Bukannya ya Wahhab, bukan. Innaka antal wahhab. Ataupun banyak lagi lah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Innallaha sami'un alim. Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat penuh. Bukannya ya sami', ya sami', ya sami', ya sami', ya sami', ya basir, ya basir, ya basir, ya basir. Apa? Itu bukan ayat penuh. Tak kena dengan kaedah. Sebagai akhir, tuan-tuan dan puan-puan. Orang tanya, salah ke nak buat macam tu? Salah ke? Kita kata bukan isu salah tak salah. Isunya kena ke tak kena? Tepat ke tak tepat? Kalau kita bincang, berdosa ke kami sebut nama Allah? Tak habislah bincang macam tu, berdosa tak berdosa. Baik kamu, kadang-kadang semua orang tu di sini, baiklah bincang pasal rasuah daripada bincang pasal boleh tak boleh. Yalah rasuah, saya nak bincang pasal rasuah pun saya bukan menteri. Saya gebang lah macam mana pasal rasuah. Rasuah tak dapat diatasi, menteri yang kena buat kerja pasal rasuah. Tapi isu Asmaul Husna, tak ada menteri nak bincang benda ni. So menteri buat kerja menteri, SPRM buat kerja SPRM. Saya buat kerja saya, tuan buat kerja tuan, puan buat kerja puan. Barulah adil. Ni kadang-kadang saya ada menulis satu benda, orang kata banyak lagi benda besar nak bincang pasal ekonomi negara lah, pasal riba lah. Subhanallah, siapa saya nak bincang pasal riba dan dah ramai orang sembang pasal riba. Dan siapa saya nak bincang pasal ketirisan kewangan negara, ramai lagi orang boleh layak bincang benda tu. Jangan paksa saya bincang, itu saya sebut pada dia. Jangan paksa saya bincang benda tu, itu luar kemampuan saya. Dan saya pun kadang-kadang saya sebut pada dia, tuan sendiri bincang tak bincang di Facebook tuan tentang apa-apa pasal negara ni. Dia pun tak bincang, dia pun duk mengarut ikut dan je dalam Facebook dia. So jangan kita marah dengan orang bincang benda ni kerana itu beri kebaikan. Sunnah. Yang kita tak setuju ialah membesarkan perkara khilaf. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, dua-dua pandangan kuat. Kita nak membesar-besarkan isu tu, kita tak setujulah. Tapi dalam isu beramal dengan Asmaul Husna, kalau dia boleh datangkan beberapa ulama muktabar yang besar yang setuju bacaan tersebut, kita pun berlapang dada. Masalahnya dalam grup yang duk kata boleh baca Asmaul Husna semata-mata ni, tak menyenaraikan seorang ataupun dua orang ulama yang muktabar, yang besar, yang boleh diterima berpandangan demikian. Sekarang ulama, mana-mana ulama ni, iyalah ramailah tok guru yang wujud, tapi kita nak yang muktabar, yang besar. Yang memang diterima oleh semua orang, semua ummah menerima, seperti Bukhari ke, Tirmizi ke, semua orang terima. Bukannya satu dua ulama yang seorang dua orang je terima, yang lain tolak. Tak boleh begitu. Jadi ini benda yang. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan timbul isu boleh tak boleh, besar, tepat tak tepat. Isunya kita nak ikut cara Nabi ke tak ikut cara Nabi. Bila Nabi buat benda tu walaupun sedikit, ia amat besar dan bernilai. Kalau lebih baik kita beramal yang sedikit datang daripada Nabi daripada beramal yang banyak tapi datang daripada orang lain. Kalau kita ada dua pilihan, kita nak baca yang mana satu? Dua je. Kita nak pilih salah satu daripada dua. Kita tak nak banyak. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram yang pendek, ataupun Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ulu salam fahyina rabbana bisalam adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram yang panjang. Nak pilih yang mana satu? Jawapan utamanya pilih yang Nabi buat. Mana satu Nabi buat? Yang pendek. So baca zikir yang pendek datang dari Nabi jauh beribu-ribu kali ganda lebih baik daripada baca yang panjang yang entah datang dari siapa. Yang bacaan panjang yang biasa kita baca dari lepas solat tu, entah datang dari siapa. Tak tahu ulama mana yang cadar. Tapi ini confirm Nabi buat, Imam Syafi'i setuju, Imam Nawawi pun setuju, semua ulama setuju bacaan Nabi tadi. Tiba-tiba kita nak ambil bacaan entah datang dari mana. Jadi rugilah kita. Jadi kita itu pilihan kita lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berhenti di sini. Saya ada share di ruangan chat tu siapa yang berminat untuk ikuti daurah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya akan bahas 2 jam isu fatwa-fatwa Aisyah. Ini kita nak angkat martabat orang perempuan terutamanya yang sering kali dipandang hina oleh sebahagian orang. Kalangan lelaki dan kalangan perempuan juga. So kita nak bincang tentang pemikiran Aisyah. Dimulakan dengan Ustazah Nur Aini, dia bincang dulu tentang biografi Ummul Mukminin Aisyah dalam 1 jam. Dan saya akan bahas khas tentang pemikiran fatwa beliau. Ini kitab
antara kitab rujukan utama saya agak tebal, ensiklopedia, ensiklopedia fikih Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. So siapa yang berminat boleh daftar melalui nama yang ada dalam poster. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika ada masalah kewangan jika ada masalah kewangan, bayaran program memang RM20. Ada masalah kewangan, tolong maklumkan kepada Ustaz Akmal yang jaga bahagian perhubungan, bagi tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan sudah biasa dengan kelas saya. Jadi minta harga diskaun 50%, RM10, insya-Allah tak ada masalah pun. Yang penting kita dapat berkongsi ilmu ya. Siapa nak bayar 20 boleh, siapa nak bayar RM10 pun boleh. Siapa yang betul-betul tak ada duit, beritahu je Ustaz Akmal, saya dah minta dengan Zuhairi, percuma kita bagi masuk, insya-Allah. Tapi kalau kaya tu janganlah percuma. Ini cerita orang betul-betul tak ada duit lah. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya Kak. maksudnya kan tak habis lagi berkenaan dengan Asmaul Husna kan. Maksudnya kalau kita nak berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna tu, dia kena ada combination lah, dia kena ada kembar dia lah, macam ya Zal Jalal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ataupun ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Macam tu ke Ustaz? Dia tak boleh dia tunggal saja ya Barik ya Barik. Bukan, dia tak begitu Kak. Okey. Dia tak semestinya mesti ya Hayyu tu dengan ya Qayyum. Okey. Dia tak semestinya ya Rahman ya Rahim. Tapi yang penting ayat penuh. Ya Rahman ya Rahim tu bukan ayat lagi, tu sekadar nama baru. Dia kena ayat penuh. Ya Rahman ya Rahim. Contohnya ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni. Wahai Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim dunia dan akhirat, kasihinilah saya. Itu baru doa penuh. Kena ada doa dia. Bukannya ya Rahman ya Rahim tu doa penuh, itu bukan doa lagi. Itu baru mukadimah doa. Itu baru nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum tu itu bukan doa lagi. Yang doanya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Macam kita baca ya Hayyu ya Qayyum, betul ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, betul kita sebut doa dalam bahasa Melayu. Macam tu tak apa. Ya Jangan Allah, ya Hayyu ya Qayyum je. Ya Hayyu ya Qayyum tu bukan doa lagi. Maksudnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Dan kita luahkan perasaan kita lah, doa-doa kita rasa lah. Betul. Minta maaf lah Ustaz, sebab kalau kita nak beramal ni biarlah orang kata yang, sebab umur dah banyak kan Ustaz, jadi yang kita nak beramal tu biarlah yang betul-betul membawa kita, manfaat kita ke akhirat nanti kan. Tak kosong lah kita punya kantung bila jumpa Rasulullah nanti kan. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan hari ini. Jika sahabat-sahabat ada soalan, boleh tanya kat Ustaz lah. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak pada semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz ya. Ustaz Dahlan. Alhamdulillah, kita pun selesai sesi kita pagi ni. Alhamdulillah berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan Jibril dan juga berkenaan dengan Jibril bersumbat mutanah mulut Fir'aun. Hari ni dapatlah jawapan dia sama ada perbincangan tu, pendapat ulama macam-macam kan, jadinya sekurang-kurangnya kita dah dapat maklum apa sebenarnya dibincangkan oleh para ulama. Dan juga hari ini juga kita dapat juga berkenaan dengan pengamalan kita melalui Asmaul Husna. Yang selama hari ini kita belajar, tapi kita belajar berkenaan dengan, tapi kita tak dapat detail macam mana untuk beramal dengannya. Sekarang terserahlah pada masing-masing macam mana cara kita untuk beramal dengannya. Yang sahih, yang diajar oleh Nabi, yang mana benda ni akan mendatangkan manfaat kita masa kita di sana nanti. Jazakumullah khairan katsira pada sahabat-sahabat semua yang turut berada pagi ni. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Kak Nur. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Nur. Terima kasih Kak Nur. Jumpa lagi hari Khamis dan Jumaat insyaAllah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nasimah. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Pa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita dapat ilmu berkenaan dengan Asmaul Husna yang diajar yang di kelas khas Dr. Muhammad kan, Mak Pa? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang di sekitar. Dia dah bercambah lah insya-Allah kan benda ni kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi Mak Pa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua ya. Terima kasih Kak Syida. Sama Cikgu Jamie.
Jumpa lagi insyaAllah. Kita buka grup nanti ya. Kalau ada perbincangan apa-apa boleh tanya kat Ustaz tu. Apa tambahan apa-apa yang tak faham ke apa kan. Alhamdulillah lah kita ada tempat untuk bertanya kan. Terima kasih sudi bersama-sama kan pagi ni. Kak Syeda endkan sesi pagi ni. Terima kasih Puan Rafidah.